Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua yang dah pun tercegat. Di depan TV kan, tak sabar lagi untuk menyaksikan Malaysia hari ini. MHI kini kembali hari ini, hari Senin, bersama dengan saya Fadli Fuad dan juga Fariha On. Tercegap, pastikan buka mata seluas-luasnya untuk menonton Malaysia hari ini, dan kita harapkan semuanya sihat belaka. Dan kita harapkan juga mereka ni mana yang telah pun mendaftar untuk menjadi pengundi, pastikan tanggungjawab anda akan dilaksanakan nanti. Pastinya esok adalah hari undian awal. Undian awal, betul. Untuk 97,388 pengundi awal di antara anggota polis dan juga tentera. Nanti 12 Ogos tu tarikh keramat tu. Betul lah. Lebih kurang dalam 5 hari saja lagi, dan saya pasti ramai di antara calon-calon, iaitu seramai 570 calon sekarang ini sudah pun mempersiapkan diri mereka dalam kempen mereka selama 2 minggu. Jadi berbaki 5 hari saja lagi ni, saya rasa mereka lebih berusaha keras untuk memancing hati pengundi-pengundi mereka lah. Tapi saya pasti kalau bercakap tentang kempen ni, Fariha, dulunya mungkin tanpa media sosial mereka kerap turun padang bersama-sama dengan mereka di lapangan kan. Tapi sekarang ini mungkin mereka boleh menambahkan lagi lah akses kempen mereka di media sosial. Betul. Tapi nak diingatkan jugalah kepada mereka calon-calon ni kan, bila berkempen jaga juga keselamatan, jaga juga kesihatan diri, sebab ada juga bila kita baca di surat khabar ada yang pengsan, ada yang sebab terlalu keletihan dan sebagainya. Kita nak kali ini PRN di 6 buah negeri ini berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan aman permai lah. Tak naklah nanti ada unsur-unsur negatif yang dihasut dan sebagainya. Tapi saya percaya rakyat Malaysia akan membuat keputusan yang sangat baik berdasarkan apa yang kalian, kecenderungan semasa itu. Okey. Bercakap tentang PRN ini nanti, kita akan bercakap tentang impak gabungan parti antara Pakatan Harapan yang gabungan antara PH dan juga BN sebentar lagi bersama dengan Dr. Taufik Yaakob di Malaysia hari ini selepas ini. Baik, okey. Sebelum tu kita nak seperti biasa kita nak bagi perkembangan buka mata tentang cuaca semasa ni di Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, Labuan, Kanga, Petaling Jaya semuanya cerah sehingga jam 10.10 pagi nanti. Di Alor Star? Di Alor Star keadaan sedikit mendung sampailah pukul 10 nanti, termasuk juga di sekitar Putrajaya bersama juga pagi ini cerah, tetapi pukul 10 nanti akan berlaku hujan di beberapa tempat di kawasan Putrajaya. Tapi kalau kita tengok semuanya okeylah pagi ini ramalan cuacanya. Okey, ada tak amaran? Okey, amaran di Negeri Sembilan diramalkan di Bukit Putih dan juga hujan lebat di Port Dickson, di Melaka di Alor Gajah dan juga Melaka Tengah, Sarawak di bahagian Muka, Tanjung Manis dan juga di Miri, termasuk juga di Marudi. Itu dia. Itu sedikit perubahan cuaca untuk melancarkan segala tugas harian kita nanti. Okey, ini sedikit berita yang kita kongsikan di hujung minggu pada hari Ahad kan. Berkenaan dengan berita yang amat mendukacitakan di Kota Baru, 3 maut dan 2 cedera manakala 5 lagi terselamat dalam kejadian pokok menghempap 2 kenderaan di Kampung Bukit Cina, Kok Lanas. Bangsa yang maut dikenal pasti pasangan suami isteri, Nik Muhammad Zulmi Ramli 44 dan Nik Amirah Abdul Rahman 40 serta anak bongsu mereka, Nik Aisyah Azzahrah 5 tahun. Dan ketiga-tiga mangsa yang maut telah pun selamat dikebumikan, dan kami di Malaysia hari ini mengucapkan salam takziah kepada ahli keluarga mangsa yang maut itu. Okey, sedikit kita nak kongsikan. Okey, ini sedikit pengisiannya untuk Malaysia hari ini. Pastinya kita akan bawakan satu, ini berkenaan dengan hero. Seorang hero ini sanggup menggadai nyawa. Tak kisahlah apa risiko yang mendatang, tetapi niat yang murni dan suci ini adalah untuk menyelamatkan mangsa lemas di Sungai Endau. Ini berlaku di Mersing, dan kita nak terus bersama dengan hero ni. Betul. Afad. Kita terus saja nak bersama dengan hero tersebut, iaitu Encik Firdaus Mustafa. Assalamualaikum hero kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Oh, bersama-sama dengan ayahnya. Ada Cik Mustafa. Alhamdulillah. Tadi Firdaus kata Cik Mustafa sibuk. Terima kasih meluangkan masa untuk MHI. Betul. Untuk pengetahuan semua yang tengah tengok Malaysia hari ini, kedua-dua mereka ni mengusahakan ikan bakar dekat Medan Selera di Endau. Ini kalau kat Endau ni orang tahu lah ni. Dua orang ni memang cik ikan bakar, cik dua orang berdua ni lah. Okey. Kita dah bersama dengan Firdaus. Saya rasa Firdaus dan juga Encik Mustafa adalah 2 hero yang terbaik lah. Betul. Kan? Okey. Kita dah baca bagaimana kisah Firdaus diri menyelamatkan bangsa, cuba untuk menyelamatkan mangsa lemas di Sungai Endau. Ketika itu mungkin kita tak tahu macam mana Firdaus ketika itu memang sedang berniaga, dan bagaimana mendapat maklumat tu? Itu saya nampak dia bunyi dah, dia pusing dah berdiri, dia terjun, saya terjun sekali dah.
Oh, dia terjun. Spontan terjun. Okey, dia spontan terjun lah. Jadi Cik Firdaus mempunyai pengalaman sebab Cik Firdaus merupakan salah seorang anggota APM, jadi sudah pastinya mempunyai satu semangat, mempunyai diri, diajarlah untuk menyelamatkan mangsa. Kayaknya macam ada basic, ada asas. Kan? Okey, andai kata kalau Cik Firdaus ni bukan salah seorang daripada anggota APM, adakah ada keberanian itu untuk menyelamatkan mangsa tersebut? Sebab saya ada boleh berenang, saya terjun juga ke mana pun. Siapa pun, asalkan dia bernyawa, makhluk, dia betul. Tak kisahlah. Kemanusiaan masih ada lah, boleh tolong juga lah. Saya rasa saya mampu nak tolong. Okey, ini sedikit visual yang kami kongsikan. Ini ketika kejadian. Firdaus, bagaimana? Apa yang menyebabkan Firdaus betul-betul tekad untuk menyelamatkan dan keadaan ketika itu? Mungkin mangsa, sebab kita tahu berada dalam keadaan begitu kan? Apa yang Firdaus fikirkanlah? Ya, dikirakan kira dia terjun tu, lepas tu kalau respon hati tu kan, tengok pun cara pun macam dia nak masih hidup tapi air bawah tu kuat, harus kuat. Dia menyedut, air tu menyedut. Oh, air tu menyedut. Ya, air menyedut dia kena tiang. Atas memang tenang, bawah dia laju. Okey, jadi Encik Mustafa melihat anaknya Firdaus dah pun terjun ke bawah, cuba untuk menyelamatkan mangsa. Jadi bila yang Encik Mustafa lihat keadaan tersebut, bila kita tahu yang Firdaus kita ni dia macam dalam keadaan lemah kan? Lemah. Jadi Cik Mustafa perasan ke bila berada kat atas tu nampak macam Firdaus ni macam keadaan tak stabil dan sebagainya? Macam mana tu? Saya selepas saya nampak anak saya tu memang tak boleh pergi. Saya tahu bawah tu harus kuat. Okey. Jadi langsung buka baju lari lompat tolong lah. Saya dah tahu dia nak tak boleh perginya sebab harus kuat, terlalu kuat kat bawah tu. Jadi dalam tu saya pun terjun juga lah kali kedua menyelamatkan dia lah. Capai apa yang sempat lah. Jadi selamatkan anak saya dulu. Firdaus ketika cuba untuk menyelamatkan, memang Firdaus tidak berpeluang langsung untuk pegang mangsa ke ataupun bagaimana? Saya dah pegang dah. Saya pegang tapi air itu menyedut. Jadi saya terlepas. Saya selamatkan diri saya dulu lah sebab stamina saya pun dah kurang dah. Ya. Memang kuat sangat. Dia menyedut. Kaki dia jam. Kaki dah mula cramp ya? Tapi alhamdulillah lah sebab saya tahu teknik asal guna macam mana sikit kalau kita boleh apurkan diri lah. Macam mana pun. Tapi syukur alhamdulillah ketika itu mungkin Firdaus ni tak panik kan bila tahu kaki cramp dan sebagainya. Kadang-kadang kita okey. Firdaus, kita nak tahu sebab kita difahamkan juga selepas daripada percubaan untuk menyelamatkan mangsa, Firdaus sendiri mempunyai kesan sampingan kepada tahap kesihatan. Semput penat tapi masuk air sekejap 2 hari malam hospital. Alhamdulillah okey lah. Sebab saya pun kena kita kuman dari tu sekejap baru. Lepas tu saya ada ubat kampung sikit, minum air Belanda, tahun Belanda, rebus minum. Alhamdulillah sekarang tu. Alhamdulillah lah kan. Okey, apabila Firdaus dah pun cuba untuk menyelamatkan mangsa, kayaknya macam tindakan respons tu begitu cepat sekali tindakan tu. Kalau anda kata kalau diberikan kepada orang lain, mungkin orang akan berfikir 2 kali. Sebab apa? Sebab mungkin mengancam nyawa kita sendiri. Daripada pengalaman peristiwa Firdaus itu, apa yang mungkin kita boleh pelajari tatkala kalau kita melihat situasi sebegitu rupa? Adakah kita nak buat macam Firdaus atau macam mana? Masyarakat awam lah kan. Dalam situasi macam tu, kalau boleh kita tahan dulu, buang masa dia dulu sekejap, kita cakap dengan dia. Jangan menjerit lagi, kita bagi, kita tahan dia, cakap. Nanti orang belakang, peluk tangkap selamatkan dia. Kalau kita tunggu, bomba semua lambat sikit lah. Orang datang tapi lambat sikit. Tapi kita orang awam, jangan buat kita menjerit, lampak menjerit. Lepas tu kita tahan dia dulu. Dia ada cakap dengan kita dulu. Jadi kita respon orang awam ni katanya macam itulah, maksudnya kita tahan cakap, orang belakang tangkap. Itu dia. Okey. Tanggungjawab kita semua kan, tanggungjawab kita semua sebenarnya. Okey. Kita difahamkan juga di belakang kedai Firdaus tu Sungai Endau ya? Ya, dekat Jabatan Endau. Jabatan boleh.
Boleh tunjuk ke? Boleh bergerak untuk tunjuk sikit ke? Sebab apa Cik Firdaus tengok kan? Orang tu terjun dari jabatan tu, tindakan tu begitu cepat sekali. Oh. Jadi Cik Firdaus berenang terjun daripada Medan Selera itu terus ke sana? Ya, dari sini terjun. Terjun. Dalam 100 meter lah dia dari depan. Berapa ratus meter agaknya gambaran tu? Ya. 100 meter itu jam kau. 100 meter. Itu jam. Okey. Berapa kedalaman agaknya Sungai Endau ni, Firdaus? Dalam memang dalam. Sana susah Pak. Sana dah faham. Betul? Sana dah faham. Di pasal laut ni bot, itu bot semua. Ini Firdaus, kejadian yang terjadi ni adakah kali pertama macam percubaan sebegini ke bagaimana? Tak pertama lah, kali kedua jugalah. Tapi itu kat Desaru tu air cekik je. Tapi kali ni memang penat lah. Sebab air pasang. Ya. Air pasang yang masuk. Air memang kuat. Lepas tu air dengan berminyak. Minyak bot. Okey, tadi... Itu yang berat tu. Lagi pun sampai ke Slot Gym. Tiba-tiba kan kita... Berat. Betul? Ya, faham. Tempat lah. Jadi saya rasa lepas ni mungkin beberapa pihak individu ke ataupun pihak bertanggungjawab harus menyediakan mungkin kelengkapan seperti pelampung ke tali ke kan. Saya minta pihak yang berkenaan kan menyediakan boya, tali. So boya kecil tak apalah. Baik. Sebab itu boleh jadi kalau kanak-kanak ke ada. Ya, baik. Selamatkan terus kan nanti. Betul. Kita tak tahu apa yang akan berlaku akan datang kan. Pihak apa pun terima kasih Firdaus dan juga Encik Mustafa. Tahniah Syabas. Ya. Datanglah kedai kita. Datanglah kedai. InsyaAllah. Fariha balik Johor boleh singgah, jangan risau. Tak jauh mana pun. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye. Kita harapkan apa yang kita kongsikan ini memberi iktibar juga kepada semua orang, semua masyarakat. Betul. Perlu peka, cakna apa yang berlaku di sekeliling kita. Pastinya dapatkan bantuan secepat mungkin. Tapi nasihat saya pula, andai kata kalau kita tidak mempunyai kemahiran asas berenang dan sebagainya, tak perlulah kan untuk kita nak mempertaruhkan diri kita. Tapi andai kata kalau anda ada satu semangat, anda ada kelebihan, gunakanlah kelebihan tersebut untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan menghangatkan tempoh untuk perayaan hingga 12 Ogos nanti. Ya, kita bercakap tentang impak lah gabungan antara PH dan juga BN selepas ini di Malaysia Hari ini. Sejurus selepas pilihan raya umum ke-15 bulan November 2022, Gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional telah dibentuk apabila kedua-duanya berjaya memperolehi majoriti melebihi 112 kerusi bagi membentuk kerajaan perpaduan. Tetapi sejauh manakah kerjasama antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN ini? Adakah ini memberikan impak dan kesan yang positif kepada rakyat? Sejauh manakah gabungan ini akan kekal bertahan? Pastinya persoalan yang sentiasa bermain di minda. Mengapa UMNO BN memilih untuk bersama PH? Antara petikan daripada Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, UMNO turut melihat kepentingan meraihkan perbezaan pandangan dan menyantuni golongan bukan Islam secara berakhlak dalam meraihkan kemajmukan yang wujud di Malaysia. Kerjasama jangka panjang antara Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH berpotensi meninggalkan kesan positif pada negara, khususnya dalam menyekat penguasaan naratif politik. Sedikit introduksi yang kita berikan berkenaan dengan isu yang kita akan kupas sebentar saja lagi. Kita bercakap berkenaan, baru 19 November yang 2022 tu PR15. Betul. Tutup 9 bulan, kita kena lagi PRN kecil kan. PRN ni berapa 6 buah negeri. Kita berikan tumpuan kepada negeri Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan dan juga Terengganu. Pastinya PRN kali ini, saya rasa sangat-sangat hangat dan banyak nanti sentimen, trend semasa bagaimana melihat PRN yang baru ini. Jadi kita nak terus bersama dengan tetamu kita, Afad. Ya, kita terus saja nak bersama dengan tetamu kita, tak lain tak bukan. Kini bukan saja calon yang penat, lelah, berkepit. Pengaksi politik pun sama juga. Mungkin kurang tidur, tapi tak apalah untuk memberikan fokus kepada PRN kali ini. Kita terus saja bersama dengan Dr. Taufik Yaakob, penganalisis politik UM. Terima kasih
Doktor? Sama-sama. Saya sangat gembira datang ke sini. Alhamdulillah. Last kita berjumpa dekat Mekah, alhamdulillah. Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Tapi kita tak cerita pasal politik kat sana. Dah. Hari ini kita cerita tentang PRN. Okey, kita nak tanya dulu berkenaan dengan PRN ini. Kita tahu walaupun 6 buah negeri, tapi ini adalah satu sejarah juga apabila 6 buah negeri ini dilakukan secara serentak dan berasingan daripada PRU yang lalu. Bagaimana doktor melihat PRN ini? Adakah ia akan mengubah persepsi ataupun mengubah corak trend semasa nanti? Ya, terima kasih Fad. Faria. Kita lihat sebenarnya politik negara ini sangat dinamik. Dan apa yang berlaku hari ini itu sebenarnya adalah satu kesedaran politik yang berlaku dalam sistem politik negara kita. Dan apatah lagi kita sering bercakap tentang politik, apatah lagi kita mulakan hari ini, hari Isnin pun cakap tentang politik di awal pagi, seolah-olah seperti makanan harian kita. Dan kita lihat apabila pilihan raya diadakan secara berasingan, itu memang diperuntukkan dalam undang-undang tubuh negeri dan tidak boleh dipersoalkan. Tetapi bagaimana kedua pilihan raya yang dijalankan, iaitu pilihan raya umum hari itu, kemudiannya pilihan raya umum negeri yang diadakan secara berasingan ini mampu untuk menarik sokongan ataupun mampu untuk menarik lebih ramai pengundi-pengundi untuk keluar mengundi. Kerana kita lihat sudah semestinya bukan pengundi itu berasal daripada negeri yang mereka diami. Ada yang merantau daripada Kelantan, tinggal di Lembah Kelang, kemudiannya perlu pulang kembali ke tempat masing-masing untuk mengundi. Jadi bagi saya sedikit sebanyak mempengaruhi kelesuan politik, sama ada kesedaran politik itu juga mampu untuk memberikan peratusan keluar mengundi yang tinggi ataupun rendah. Namun dalam konteks sains politik, dalam ilmu sains politik, perkara ini merupakan satu perkara yang menarik kerana unik, apatah lagi perkara baru dalam politik negara. Dan saya juga perlu lihat dalam konteks rakyat itu sendiri bagaimana mereka mampu ataupun tidak berhadapan dengan satu pilihan raya sekali lagi dalam tempoh yang cukup singkat. Dan kita juga seperti mana dikatakan oleh Fad tadi, cukup tidur ataupun tidak, itu menjadikan kita itu lebih bersemangat untuk meraihkan demokrasi di Malaysia. Ya, bagaimanapun kita dapat melihat pilihan raya kali ini cukup berbeza, Doktor. Yang cukupnya berbeza apabila kita menyaksikan pertembungan, gabungan antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional yang suatu ketika dahulu merupakan seteru utama. Memang kata orang tak terlintas ada fikiran masing-masing kan. Tetapi kali ini mereka berjaya untuk membentuk kerajaan perpaduan, kerajaan madani dan disokong oleh beberapa pihak. Jadi kalau kita lihat bukannya mudah untuk kita nak melihat ada satu kerajaan Perikatan Nasional di satu blok lain kan. Jadi bagaimana selepas 7 bulan gabungan antara PH dan juga BN ni, Dr. Taufik melihat adakah gabungan mereka ini boleh terus memacu ekonomi dan sebagainya atau bagaimana? Kita kena bagi peluang kepada mana-mana kerajaan yang membentuk kerajaan peringkat persekutuan ataupun negeri. Kerana politik kita ini politik yang menuju ke arah kematangan. Kita tidak menjangkakan sebelum ini sebuah parti politik boleh bertukar dan berkawan dengan parti politik yang lain. Sebelum ini menjadi seteru yang cukup kuat antara satu sama lain, tetapi akhirnya mampu untuk bekerjasama untuk membentuk kerajaan. Jadi saya lihat sebenarnya politik Malaysia ini, khususnya pengundi-pengundi, ahli parti, pemimpin negara perlu menunjukkan ataupun perlu memperlihatkan kematangan politik yang luar biasa. Kalau sebelum ini kita terlalu ekstrim lah dengan parti masing-masing sehingga sukar untuk menerima pandangan, perbezaan ataupun kita tolak ke tepi perkara-perkara yang begitu baik untuk negara semata-mata akibat perbezaan politik. Tetapi saya lihat apabila berlakunya satu dinamik politik yang memungkinkan kita untuk menjadi seorang yang lebih matang, maka saya fikir sudah tiba masanya untuk kita mencari persamaan, sudah tiba masanya untuk kita meraihkan kepelbagaian, perbezaan dan jadikan pilihan raya ini sebagai satu pesta demokrasi. Jangan satu platform untuk kita bermusuh satu sama lain, membenci sehingga tidak minum satu meja, kemudiannya jiran sama jiran tidak bertegur. Apatah lagi kita lihat sebenarnya kita sedang bergelut dengan pelbagai masalah ekonomi, sosial, apatah lagi politik. Jadi dalam konteks politik Malaysia hari ini, kita bukan sahaja menggandingkan orang veteran, kemudiannya pengundi muda, pengundi wanita, tapi pada waktu yang sama kita kena lihat bahawa politik ini sebagai satu asas untuk kita membina negara. Baik.
Doktor menyebut tadi bagaimana menggabungkan pengundi muda, veteran, wanita dan sebagainya. Okay, kita nak menyebut berkenaan dengan pengundi muda. Okey, difahamkan untuk PRN ini akan datang 661,905 pengundi muda dan juga merupakan kali pertama akan mengundi, kan? Jadi kalau kita tengok balik PRU 15 pengundi muda ni, dia tiba-tiba ada 10.6 juta tu, dia tiba-tiba macam kita melihat satu ombak besar. Dia membawa jawapan, ini rupanya pilihan pengundi muda kepada parti pilihan mereka. Bagaimana doktor? Kita melihat angka ini yang buat kali pertama akan mengundi PRN yang akan datang. Adakah itu akan memberi sedikit faktor menggusarkan juga, membimbangkan bila ada ombak yang umur 18 hingga 20 tahun ini? Dia bukan sekadar angka, tetapi sebenarnya kehadiran pengundi muda ini, misalnya yang kali pertama akan mengundi di 6 negeri ini, merupakan satu faktor yang menolak kepada perubahan sesuatu sistem politik ataupun perkara baru dalam politik. Misalnya perlu kita lihat kaedah berkempen. Ya, kalau sebelum ini kita menilai bahawa pemimpin-pemimpin ataupun calon-calon yang bertanding pilihan raya, mereka keluar berkempen secara fizikal, pergi rumah ke rumah, kemudiannya perlu tackle perasaan pengundi-pengundi. Tetapi hari ini kita lihat media sosial sangat memainkan peranan. Apatah lagi pengundi muda ini sangat dekat dengan media sosial. Kita lihat beberapa siri kempen secara fizikal, ceramah-ceramah di tempat-tempat di merata negeri kurang mendapat sambutan. Tetapi apabila kita lihat Facebook, Twitter, TikTok, apatah lagi TikTok hari ini, mereka sangat tertarik dengan ceramah-ceramah di TikTok hingga menunjukkan view sehingga 30,000, 20,000. Jadi keadaan ini menggambarkan bahawa pengundi muda itu menyegarkan politik negara. Dan pada waktu yang sama, saya juga tak nak lupa sebenarnya kepada pengundi wanita dan calon-calon wanita. Cuma saya sedikit kecewa lah, Fad. Ria ada sini kan. Daripada 501 calon yang bertanding dalam PRN negeri kali ini, hanya 71 calon wanita yang bertanding. Jadi hanya 12% bagi saya belum cukup lagi untuk kita mengangkat suara wanita sebagai calon dalam pilihan raya. Kalau kita sebelum ini melaung-laungkan tentang kita meletakkan kota 30%, mahukan suara wanita itu lebih tinggi, tetapi dengan hanya 71 orang, saya sangat sedih. Dan kita harapkan akan adalah kan perubahan selepas ini dan ini politik berkaitan dengan wanita ini. Dan kalau bercakap tentang pengundi muda yang Faria sentuhkan tadi, kita dapat lihat juga ada di antara parti-parti politik yang meremajakan parti yang mana mereka meletakkan calon-calon muda juga untuk bertanding di beberapa kawasan. Okey, kita nak berbalik kepada gabungan antara PH, BN dan PN pula. PH. Itulah dia banyak sangat PH. PH, Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Kita nak menyentuh mungkin negeri yang saya rasa sejak Rumenjak ni ramailah orang duk berkata tentang negeri ni. Orang doktor jugalah belah-belah Kedah. Sejak ni memang sangat terkenal lah. Okey, memang BN dan juga PH cubalah merampas kerajaan Perikatan Nasional di Kedah yang mana dikuasai oleh pihak PAS. Sebab apa? Sebab Kedah ni memang begitu unik sekali dan juga mereka bercakap tentang banyak perkara juga tentang isu tentang 3R dan sebagainya. Bagi pandangan doktor sendirilah, apa mungkin yang boleh dikatakan tentang negeri Kedah itu dan PRN kali ini? Sekarang saya takut nak keluar ke mana-mana sebab apabila saya keluar daripada kereta nak pergi makan ke nak pergi bersia-sia, orang tanya berapa akan menang, parti mana yang akan menang dan berapa negeri yang akan diperolehi oleh parti-parti politik tersebut. Saya terus terang saya jawab, saya bukan bomoh politik untuk ramal-ramal, tetapi boleh saya nyatakan di sini iaitu setiap negeri dia ada budaya politik dia yang tersendiri dan sentimen kenegerian itu hanya melibatkan pengundi-pengundi yang mengundi di negeri berkenaan. Dan kita lihat pengundi luar tidak boleh define ataupun tidak boleh mendefinisikan apa kehendak yang diperlukan oleh pengundi tempatan. Sebab itulah kita kena turun ke lapangan, kita lihat apa yang dimahukan oleh pengundi tempatan, isu-isu tempatan dan bagi saya yang penting apabila sebuah kerajaan itu dibentuk di negeri berkenaan, maka kerajaan tersebut kena serve, kena hikmat kepada penduduk tersebut. Dan pengundi-pengundi yang di luar daripada negeri berkenaan, akhirnya lepas mengundi pulang balik ke tempat mereka bekerja, mendiami. Jadi saya lihat setiap negeri ada gelombang dia masing-masing. Tetapi kita lihat persaingan yang sangat sengit
Dan bagi saya, walau apa pun terjadi di negeri-negeri berkenaan, itulah dinamik politik. Walaupun dalam PRU 14 yang lalu, kita lihat parti lain yang mentadbir Kedah, kemudiannya beralih kuasa kepada Perikatan Nasional. Dan kemudiannya sekarang kita lihat ada satu persaingan yang cukup, bagi saya cukup sengit, yang luar biasa. Dan setiap negeri dia ada figura politik dia. Dan kita jangan nafikan bahawa setiap figura politik itu dia ada kekuatan dia masing-masing. Dan hanya pengundi di negeri berkenaan faham dan hanya mereka tahu apa yang mereka mahu. Kalau kita tentukan kemahuan di negeri berkenaan, saya lihat ini akan menyebabkan kerajaan yang dibentuk ataupun dipilih tidak mengikut selera apa yang dimahukan pengundi tempatan. Okey. Kita difahamkan untuk PRN nanti dia lebih daripada 9.7 juta pengundi. Jadi kita ni ada pengundi tega, kita ada pengundi atas pagar, kan doktor kan? Okey. Ada orang kata macam alah kalau tak keluar mengundi pun bukannya boleh ubah kerajaan pusat itu. Tapi bagaimana doktor? Nak bagi tahu bahawa betapa pentingnya sebenarnya 12 Ogos tu nanti. Walaupun tidak dapat menukar, tapi apakah PRN ini dapat menentukan hala tuju kerajaan seterusnya? Kita kena lihat bahawa tugas kita di Malaysia ini bukan hanya sekadar untuk berkeluarga, mencari kerja, kemudian menikmati kehidupan. Tetapi bagi saya, khidmat kita, bakti kita, tugas kita itu lebih besar merangkumi daripada hakiki yang perlu kita laksanakan. Iaitu kita perlu juga menentukan siapa yang boleh mentadbir negara, boleh mencapai satu keadaan yang aman dan harmoni dalam konteks politik negara. Dan yang kedua, yang pasti kebajikan rakyat itu terbela. Ya, biarlah siapa pun menjadi kerajaan, ya, perbezaan itu di mana-mana parti dan pemimpin politik, tapi pada waktu yang sama saya suka jika kita lihat bahawa perbezaan politik itu sebenarnya adalah untuk kita mengangkat satu persamaan yang boleh kita bina negara bersama-sama. Jangan kita jadikan perbezaan itu sebagai titik perbalahan. Tetapi kita mencari pemimpin, ya, kerajaan untuk mentadbir negara, negeri supaya negara kita lebih makmur dan aman sentosa selepas ini. InsyaAllah. Okey. Baik, kita nak meraihkan juga penonton-penonton Malaysia hari ini di Facebook kami. Jadi kita nak bacakan, mungkin ada pandangan daripada mereka. Okey, daripada Pak Ngah Merbuk. Oh, Kedah ni saya rasa ni. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah gabungan PHBN ni dapat memberi nafas baru kepada 6 negeri. Cuma saya risau tentang pengundi muda yang gagal untuk menilai parti politik yang jujur. Mereka agak kurang membaca, hanya menilai calon dari TikTok sahaja. Mohon jawapan daripada doktor. Betul? Sebab itu kita kena lihat bahawa untuk menilai calon bukan sekadar daripada tengok ataupun lihat video saja. Kita kena buat ulang kaji sedikit. Kena buat kerja rumah sedikit sebelum pergi mengundi. Ya, kita kena kaji latar belakang calon, pengalaman, prestasi. Yang akhirnya kita memilih seorang calon yang terbaik kepada pemimpin negeri kita. Dan saya yakin sebenarnya kalau kita ada pelbagai sumber untuk kita menilai calon-calon yang akan bertanding dalam pilihan raya, kita akan berlapang dada, berjiwa besar untuk kita mengundi dalam pilihan raya 12 Ogos 2023 Sabtu ni. Tapi saya pasti yang mana mengundi menerusi TikTok itu, lihat dekat TikTok, saya rasa mereka ni adalah pengundi atas pagar. Yang mungkin mereka tidak tahu siapa yang mereka nak undi, mereka tak tahu parti mana dan juga calon-calonnya. Tapi kalau kita tengok dulu pun, kita dulu mengundi mungkin ada setengah yang menilai daripada parti. Dia memilih parti untuk mengundi. Tetapi kebanyakan kita tahu kalau pengundi muda ni doktor, dia tidak memilih parti. Dia lebih kepada calon individu itu yang boleh membawa solusi kepada apa kehendak orang muda. Sebab itu saya masih muda. Kita pun masih sebaya. Kita sebaya. Jadi kita mahukan calon parti yang boleh membawa aspirasi kita. Dan saya juga tidak nafikan bahawa ada calon yang veteran tetapi ada jiwa muda. Maka kita tidak boleh ketepikan calon-calon tersebut kerana pada waktu yang sama kita kena gandingkan supaya apa yang kita mahukan itu akhirnya diangkat dan direalisasikan, ya, aspirasi kita. Sebab itulah saya yakin sebenarnya pilih calon yang betul-betul mampu berhikmat, ada prestasi yang baik dan bukan sekadar muda tetapi pada waktu yang sama mampu untuk memberi hikmat yang luar biasa kepada seluruh rakyat Malaysia. Kerana rakyat Malaysia melihat 6 negeri ini, bukan saja melihat kita pagi ini, tapi sebenarnya melihat apa yang akan berlaku di 6 negeri ini. Mereka akan mempunyai satu sentimen, persepsi yang baru kerana politik Malaysia hari ini politik persepsi yang mahukan
bukan sekadar persepsi tetapi pada waktu yang sama realisasi apa yang dinyatakan melalui kempen. Okey, sama-sama kita nantikan 12 Ogos nantilah. Okey, bercakap tentang 12 Ogos nanti, pengundian, bagaimana pula Doktor melihat keputusan, andai kata keputusan telah pun diumumkan pada 12 Ogos nanti, bagaimana ianya bakal untuk menjadi penentu survival politik, kerjasama antara PH dan juga BN maupun Perikatan Nasional? Ya, yang penting kena lihat sama ada perlu lebih perbaiki kerjasama politik kerana bukan mudah ya kali pertama berkawan dengan satu politik yang baru, kemudiannya untuk meyakinkan ya ahli akar umbi walaupun ada sedikit di sana sini suara-suara, tetapi saya lihat apa yang cuba dilakukan iaitu bagaimana membentuk kerjasama. Dan dalam politik Malaysia hari ini tidak ada kerjasama antara satu parti dengan parti politik yang lain. Mereka perlu mewujudkan gabungan dan gabungan ini berbentuk ringan dan boleh berubah pada bila-bila masa. Dan yang penting iaitu mana-mana parti politik yang berbentuk gabungan, hasrat dan matlamat mereka mestilah untuk kebajikan rakyat. Ya, kebajikan paling rakyat utama. itu paling utama kan. Apatah lagi banyak isu yang sedang dimainkan, banyak yang ditanggung bebanan oleh rakyat, itu sebenarnya perlu diambil kira juga. Baik, Doktor, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ini. Saya kira okey, last. Doktor, bagaimana melihat nanti mana negeri yang akan panas nanti dalam 6 negeri ni? Dalam negeri, saya lihat ke 6 negeri panas. Sebab itulah harapan rakyat Malaysia mahukan satu politik yang baik, aman dan harmoni dan walaupun panas tapi jaga tata susila dan tata kelaku setiap orang. Kita tengok juga kerusi panasnya nanti. Januari confirm. Okey. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Taufik Yaakob, penganalisis politik UM, dan esok adalah hari undi awal. Betul. Untuk anggota polis juga tentera ini dia 97,388. Jadi untuk anda semua 12 Ogos nantilah yang mana mungkin nak balik ke Kelantan, Terengganu, ke 6 negeri tersebut, baliklah dengan hati-hati dan undilah calon anda dengan tepat. Dan yang mana menang tu bimalah untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri. Okey, kita nak berehat seketika. Kembali nanti kita nak bercakap berkenaan dengan ini katanya Darlie. Apa kan gosok gigi bagi? Nampak ni. Darlie ada produk baru kita, semuanya selepas ini yang kita akan kongsikan. Ya, jangan ke mana-mana. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Farah nak kongsikan berkenaan dengan ini Darlie Double Action Fresh Protect Toothpaste. Kalau biasanya kan kita daripada kecil, mana yang memang pengguna setia Darlie ubat gigi tu, ini ada berita baik kepada kalian. Sebelum tu Farah nak kenalkan terlebih dahulu tetamu kita hari ini, Adlin Chia, pengurus kanan jenama. Selamat pagi. Selamat pagi, Raya. Okey, berkenaan dengan produk Darlie ini, kita tahu memang Darlie nama dah cukup gah. Berpuluh-puluh tahun di Malaysia ini. Okey, kita tahu bagaimana sebenarnya Darlie dapat memastikan bahawa jenama ini terus berkembang di Malaysia. Darlie dah berada di Malaysia lebih dari 50 tahun dan kini kami merupakan jenama nombor 2 perjalanan oral di Malaysia. So, pencapaian ini memang terhasil daripada dedikasi dan jaminan kami untuk menawarkan produk yang terkini dengan yang inovatif dan dengan teknologi yang terkini. Okey. Kalau kata terkini itu pastinya ada produk terkini juga yang dikeluarkan. Okey, nak kongsikan kepada penonton. Bulan Mac tahun ni kami melancarkan produk baru Darlie Double Action Fresh Protect. Produk inovatif ni menghalang 12 jam lebih berkesan bakteria oral di dalam mulut anda supaya kami boleh kekal segar sepanjang hari. Produk ni diformulasikan dengan ingredient yang tertentu macam parti puding asli, zinc citrate dan fluoride untuk bantu mengekalkan kesegaran dan kesihatan mulut kami. Okey, bila kita dengar 12 jam, kenapa 12 jam? Kita tahu juga kan, adakah itu ada antara faktor yang menyebabkan 12 jam itu dapat memainkan peranan penting untuk memastikan kita punya kebersihan mulut dan sebagainya ke bagaimana? Tahukah anda bakteria di dalam mulut kami punca utama mulut kami berbau. So bila kita tak buat apa-apa, kita tak buat apa-apa untuk mencegahnya, bakteria oral ni akan berganda 5 kali. So
sebab nafas kami kita berbau adalah disebabkan bakteria oral ni mengeluarkan sebatian sulfur yang menyebabkan nafas kami memang tak seronok lah, tak bau. Jadi solusinya adalah gunakan Dali Double Action Fresh Protect yang baru sebab dia akan menghapuskan 99% bakteria oral di dalam mulut kami. 99%. Yang untuk produk terbaru ni ataupun bagaimana Dali sebenarnya mempunyai produk yang betul-betul menambat hati rakyat Malaysia ni. Mungkin banyak lagi produk yang kalian ada. Dali ada rangkaian komprehensif penjagaan oral. Ubat gigi kami memang diformulasikan untuk memastikan dan memberikan pertolongan kepada rakyat Malaysia untuk membantu menjaga semua aspek kesihatan mulut kami, seperti kesegaran setiap hari, antibakteria, untuk pemutihan gigi, untuk kesihatan gusi pun ada. Manakala rangkaian berus gigi kami dibuat untuk setiap individu yang memerlukan keperluan yang berlainan. Kepala dan berus dia pun lain mengikuti keperluan kami. Okey. Ni ada pertanyaan ni. Yang cawan comel kat depan ni macam mana ni? Macam nak dapatkan ni? Sekarang kita ada promosi baru start bulan Ogos ni. Dali XQB punya koleh bertingkat. So setiap ubat gigi boleh dapat percuma satu koleh. Pembelian ubat gigi Dali yang baru ke? Oh, yang baru tu? Menarik. Okey, mungkin ada pesanan kepada penonton MHI kan bila tengok yang ini. Apa kata-kata akhir buat penonton? Pihak Dali memang teruja untuk melancarkan produk baru ini dan kami memang ingin memberi jaminan bahawa produk ini keberkesanan formula produk ini memang bagus. 12 jam perlindungan dari bakteria oral memang adalah salah satu keperluan yang semua orang perlu. Bila nafas kami segar sepanjang hari, kami semua akan mempunyai confidence untuk for the whole day. Okey, lebih 50 tahun berada di Malaysia. Apa sebenarnya terasa tanggungjawab besar Dali jugalah kan untuk memberi yang terbaik kepada Malaysia, kepada pengguna Dali contohnya. Kami sekali lagi saya akan kata kami ingin memberi jaminan bahawa produk yang kami menawarkan memang inovatif dan kualiti bermutu tinggi. Dan kami harap produk baru ini dengan rangkaian semua Dali akan membantu pihak atau rakyat Malaysia untuk menjaga kesihatan orang mereka dengan baik dan kekal segar setiap hari. Kan, yang pentingnya menjaga kebersihan mulut tu. Kalau tak, penyakit lain pun akan dapat kalau kita tak menjaga kebersihan mulut. Betul, Adil kan? Okey, macam mana dapatkan Dali ni sekali lagi? Dali Double Action Fresh Protect dan rangkaian Dali boleh didapati di semua pasaraya, farmasi dan juga official store Dali dekat Shopee dan Lazada. Okey, beli pastinya ada promosi hebat. Beli Dali ada dapatkan. Ini kira secara eksklusif lah. Koleh bertingkat. Koleh, dapat dua? Tak, you boleh beli 4 satu collection, you boleh tingkat dia macam stackable. Faham. Itu dia, itu secara eksklusif daripada Dali. Terima kasih banyak-banyak Adeline Shah di atas perkongsian ini. Nanti kita tengok lagi apakah lagi promosi hebat akan diberikan oleh Dali kepada rakyat Malaysia. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan Adeline Shah, pengurus kanan jenama. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan berkenalan dengan pendatang baru ini, Pearl Abdul. Siapakah beliau dengan lagunya Ignore? Semua selepas ini di MHI. Kata-kata orang tua kena mulut pada masa buah bayi berpada-pada. Jajan akan menang. Kata-kata orang muda manis gula madu puasa, janji-janji semua mudah. Indah kabar dari rupa, alasan kau langsung tak masuk akal. Apa hal tunjuk-tunjuk handal, takut nanti kesal. Baby, baby, jangan
soalan ku di awalnya. Baby, tolong berikan jawaban. Aku memang tak suka di-ignore. Kata-kata orang tua kena mulut dan binasa. Buah bayi berpada-pada. Jajana kemana? Alasan kau langsung tak masuk akal. Apa hal? Tunjuk-tunjuk handal, takut nanti kesal. Baby, jangan biarkan soalan ku di awalnya. Baby, tolong berikan jawaban. Aku memang tak suka di-ignore. Alasan kau langsung tak masuk akal. Apa hal? Tunjuk-tunjuk handal, takut nanti kesal. Baby, jangan biarkan soalan ku di awalnya. Baby, tolong berikan jawaban. Aku memang tak suka. Baby, jangan biarkan soalan ku di awalnya. Baby, tolong berikan jawaban. Aku memang tak suka di-ignore. Tania adalah penyanyi sebenar. Kami tak ignore tau. Kami tak ignore, okey? Okey. Jadi dia Pearl Abdul. Yep. Okey, kita bawakan ke studio MHI. Sihat ke? Kurang sikit. Oh, kurang ya? Kenapa? Sebab weekend I memang selalu mengajar berenang. So outdoor panas sejuk sekali. Ini yang menarik tentang Pearl Abdul. Bukannya nak cakap yang air dah banyak dalam badan, tak ada? Tapi tak, awal tadi kita cakap kenapa penyanyi sebenar, sebab inilah salah seorang peserta I Can See Your Voice Malaysia. Episod yang ketiga, musim yang ketiga. Musim ketiga, episod ketiga. Senang ingat. Dan bekas apa? Pemain, atlet. Atlet, polo air kebangsaan. Yes. Hebatlah. Yeah. Ini satu luar biasa daripada Pearl Abdul. Okey, kita dengar lagu Ignore Him. Bagaimana sebenarnya boleh membawa ke tahap ini? Okey, sebab memang masuk audition mula-mula untuk macam kita, sebab dulu pada atlet tiba-tiba jadi penyanyi kan? Menyanyi. So masuk audition sampai I dapat masuk satu bawah label Amani Entertainment Group. Entertainment baru. So sebagai artis baru bawah naungan Amani Entertainment Group. So bila kat sana kita jumpa banyak producer-producer. So kita bercakaplah kita nak buat macam mana, lagu macam mana. So terciptalah Ignore ni. Okey. Jadi masa awak jadi atlet tu, memang dah terlintas ke macam aku nak jadi artis lah? Atas sebab itulah juga awak ada memasuki bidang program reality, lepas tu masuk I Can See Your Voice. Okey. Waktu I atlet dulu, kita tak terlintas pun. I memang suka nyanyi saja-saja. Sebab I memang kalau waktu training dulu, I memang atlet kan memang selalu stres. So I macam menyanyi untuk I macam calm down semua. So bila I dah habis kontrak dengan SEA Games semua untuk 2 tahun tu, I terus macam, okay, I nak belajar ni, nak sambung belajar. Tapi I tak nak ambil sports lain. I pergi ambil muzik. Gitu. Okay. Sambung di Aswara. Betul. Okey. Bagaimana sebenarnya cabaran Pearl kan untuk menjadi artis baru? Sebab kita tahu orang muda ni macam-macam cita rasa dia. Okey, sebagai artis baru kan cabaran dia macam tinggi juga. So sekarang pun memang platform sosial media tinggi. So memang saya antara salah seorang yang tengah usaha untuk kita cuba mencapai untuk kita nak menarik semua peminat-peminat di luar sana. Sebab dia masuk Aswara pun kita tengok banyak yang dia belajar, bukan sahaja menyanyi, malahan berlakon. Apa semua kan? Betul, semua ada. Jadi lepas ni mungkin lebarkan lagi lah mungkin kan? Memang saya
kalau boleh selain menyanyi, mungkin kita macam boleh buat banyak benda lagi sebab entertainment luas. Luas betul. Tapi perasan tak Afat? Okey, Suara apa dia? Pearl ni, macam? dia unik sikit tau. Dia macam, saya tengok, macam Britney Spears sikit. Wow. Betul, dia ada macam, bila dia, terasa Bila menyanyi ke bila bercakap? Menyanyi. Oh, menyanyi. Tadi kan dia nyanyi lagu tu. Betul tak? Ada tak orang kata macam suara awak ni sangat unik? Betul. I banyak dapat yang tu. Sebab first I pergi jumpa kalau I nak buat lagu pun, dia jumpa komposer-komposer, dia orang cakap dia ada bunyi touch klasik, bunyi lama tu. Lepas tu ada bunyi suara-suara lagu-lagu indie. Sebab I pun cerita dengan producer, I suka lagu-lagu tu. Lepas tu I suka juga dengar lagu-lagu hip-hop. So dia ada attitude campur-campur. So dia orang kata this is very unik. So kita cuba usaha untuk naikkan. Saya tak dengar dia punya suara yang unik. Tapi saya lihat dia punya gigi cantik. I dapat tu banyak. I dapat benda tu banyak. Wah, nampak? Tadi baru buat Dali boleh model terbaru. Cakap ni kalau buat iklan gigi. Tadi tak tanya bawa. Okey. Okey. Lepas nikah. Okey, insya-Allah. Okey. Amin. Bercakap tentang suara, unik dan sebagainya. Adakah awak melihat awak sebagai atlet renang, sebab kita tahu renang ni memang kita harus kontrol pernafasan dan sebagainya. Betul. Adakah ianya merupakan salah satu advantage untuk awak? Bantu juga. I boleh cakap 100% yes. Yeah. Sebab bila kita berenang, sebab I dah lama start daripada umur 10 tahun dah berenang dah. So kelebihan tu ada sebab bila kita berenang, kita punya pernafasan paru-paru besar kan. So kita boleh kontrol benda tu. Tapi kadang-kadang bila macam sebab dah bukan dah besar, macam kurang training. So kadang-kadang ada je semput-semput gitu. Okey. Okey, saya melihat antara unit juga. Oh, ini antara... Tu awak ke? Awak yang score? First SEA Games dekat Singapura. Oh, ya? I score masa tu. Tangan I shaking dah lepas score. Oh, ya ke? Wow. Okey. 2015. 2015. Selain daripada suara, Betul. saya percaya kalau kita nak jadi artis, image juga penting. Betul Yes, tak? Untuk betul. kita pandang orang tu, kita ingat ini dia. Jadi image inilah dia. Ya, ini. I just cakap macam ni. Kita tak payah fikir besar-besar apa. You just ambil satu word je, swag. Yes. Bila cakap tentang swag, ingatlah. Nama dia pun dah unik lah. Pearl. Mutiara. Tak, sebab saya suka. Sebab kita kena ada identiti tu yang bila pandang, okey, ini dia. Yep. Dia tak ada macam, oh ini macam ni. Susah. Susah nak ingat. Macam Fariha lah. Fariha, the only one Fariha. Okey. Baik. Kalau misalnya peminat nak tahu di mana perkembangan kalian, anda nanti? Boleh ikut perkembangan saya di semua sosial media. Instagram dan TikTok. Pearl Abdul. Yes, Pearl Abdul. Okey, ini dia. Baik, terima kasih banyak-banyak Pearl di atas perkongsian ini. Terima kasih juga datang MHI. Nanti ada lagu baru lagi datang ya. Alright. Okey. Ya. Besok. Besok kita nak cakap tentang topik kesihatan. Bercakap tentang asma. Atau lelah, dan kan? juga lelah. Sebab mungkin ada di antara kita yang keturunan daripada family mungkin. Lahir-lahir pun ada kan. Tapi ada juga baru kena punya. Ada juga. Okey. Jangan lupa saksikan MHI esok untuk topik menarik ini dan juga segala perkongsian. Silalah berkongsi dengan kami di FB MHI. Ya, okey, jangan lupa bercakap tentang PRN nanti 12 Ogos adalah pengundian besar. Esok merupakan pengundian awal dalam pilihan raya negeri 6 negeri. Selamat mengundi untuk mereka yang mengundi esok. Okey, jaga diri. Okey, Assalamualaikum. Saya Fatih Fuad. Bye-bye. Bye, Farah. Dan Fariha. Bye.